Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Okey, alhamdulillah sehingga kali ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing kenapa dia tak keluar lagi. Betul. Saya nak buat sedikit sharing tentang apa. Okey, sorry. So, siapa kat sini dah ready, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Sekiranya dah ready, minta maaf, kita ada sedikit masalah teknikal. So, kita nak selesai. Okey. Apa khabar semua? Continue broadcasting. Okey, minta maaf semua. Selamat pagi, Puan Nurhaiti. Waalaikumsalam, Puan Haliza Abdullah. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Okey, so now kita nak buat senaman. Senaman apa? Senaman tentang macam manakah caranya untuk kita menyelesaikan masalah perut buncit. Siapa sini boleh tak dengar suara saya? Boleh tak dengar suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dengar suara saya? Saya nak pastikan semua yang dekat sini dapat dengar suara saya dengan jelas. Okey, line clear alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Nuriah Tukiman. Apa khabar semua? Puan Hajah dan Insyirah. Selamat pagi semua. Alright, dengar tak suara saya? Dengar alhamdulillah. Puan Hajah dan Insyirah boleh komen dengar. Kak Puan Lina Ramli komen dengar, Puan Nurhaiti komen ready, alhamdulillah dengar jelas. Puan Haliza Abdullah, Puan orang Japan pun kata dengar, alhamdulillah. So, semalam kita ada buat satu sharing berkenaan dengan kebuncitan, okey. Masalah perut buncit. Saya share 3 langkah macam mana kita boleh selesaikan masalah perut buncit. Langkah yang ketiga ni saya janji hari ni kita akan buat senaman untuk menyelesaikan masalah perut buncit. Macam semalam saya dah sebut tentang kita akan buat compound exercise. So, binatang apakah compound exercise tu? Macam mana kita nak buat kalau kita nak buat dekat rumah? Apa benda yang kita patut ada? Adakah kita kena ada satu periuk nasi yang ada pulut kuning ke? Ataupun kita ada apa ke? So, macam mana kita nak buat? So, hari ni kita akan memberikan sharing tentang cara bagaimana kita boleh buat compound exercise dekat rumah. Tapi sebelum tu boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab masalah kebuncitan ni bukannya masalah dia akan mengganggu image seseorang. Okey, dia juga akan mengganggu confidence seseorang juga. Dia pun akan mengganggu tahap kesihatan seseorang juga. Dia akan menjadikan seseorang tu mudah jatuh sakit, especially macam saya sebut semalam juga tentang masalah metabolic syndrome. So, share Facebook Live ni, pasang niat untuk membantu mereka yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Baca komen jap, line tak okey kat sini. Waalaikumsalam Puan Kak Yong. Puan Nuriah Tukiman dengar, so alhamdulillah. Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. So, tempat macam mana kita patut pilih? Kita patut pilih tempat yang macam ada sofa macam ni ke, ada tempat bench dekat sini ke, tak kisahlah bench ke tak bench ke, tapi tempat tu tinggi sikit daripada lantai. So, kita akan buat beberapa senaman. Senaman tu dia mostly akan menguatkan bahagian badan kita, depan dan juga kita punya bahagian perut especially. Sebab bila kita buat compound exercise, kita kena faham benda yang paling penting yang akan berlaku sekali adalah kita akan menguatkan bahagian masa di bahagian keliling perut kita. Right? Okay, jelas? Dah ready? Okay, alhamdulillah. So, boleh tak please tekan butang share? Dah ready juga, tapi tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Supaya apa? Supaya lebih senang untuk kita dapat memberi manfaat kepada ramai orang. So, kalau dah ready, cuba kita cari somewhere. Kita boleh buat ini kat lantai, tapi saya nak buat dekat sini. Okay? Kita boleh buat kat lantai, nama dia adalah push up. So, macam mana cara push up yang senang kita buat? Waalaikumsalam Kak Yong kat sini okey. Kak Ayung Zai Muhammad kat sini okey. So, berkenalan ni. So, macam mana? Kita buat, nama dia push up. Apa kaitan push up dengan perut? Ni saya nak bagi tahu ni. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu macam mana cara push up dia boleh mengecikkan perut kita? Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Dan macam manakah teknik yang patut kita praktiskan? Macam mana nak memastikan push up kita dia akan attack bahagian perut? Siapa nak tahu? Terima kasih kepada yang dah komen, dah share. Yang dah share, Puan Hajah dan Insyirah, Puan Rana Japa dah share alhamdulillah. Kak Yong pula, Puan Lina Ramli, Puan Suhaizah nak tahu. Macam ni, bila kita buat push up, tak kisah push up kita sama, kita punya kaki dan tangan kita berada dekat level yang sama ke ataupun berbeza, kita kena faham, kita kena kuatkan bahagian perut kita. Cuba bayangkan seolah-olah macam ada orang nak tumbuk perut kita. So, kita macam nama dia, bak kata orang putih,
core engagement, dia macam, maksudnya macam dia buat muscle contraction dekat bahagian perut. Cuba bayangkan macam ada orang nak tumbuk perut kita. Itulah dia. Okey. Saya tunjuk kat sini, saya akan buat dekat sini macam mana buat push up. Semua dah tahu push up macam mana, tapi macam mana teknik dia untuk memastikan perut kita yang akan dapat manfaat juga, bukan setakat lenguh ataupun sakit dekat bahagian dada ataupun kita punya tricep saja, atau bukan dekat bahagian sini yang sakit. So teknik yang kita akan buat ni, cuba take note betul-betul, cuba jangan buat lagi, tengok dulu. Kerana apa? Sebab apa yang kita akan buat ni dia akan memastikan kita tak injured, kita boleh buat lebih lagi daripada yang biasa kita buat. Dan yang ketiga, dia akan membuatkan kita boleh pergi lebih jauh. Maksudnya kita, kalau katakan kita boleh buat push up sekali, kita dengan cara macam ni kita boleh buat push up berkali-kali dah lepas ni. Okay, cara yang pertama adalah kita cari tempat yang flat macam ni. Okay, nampak tak? Flat macam ni, kaki kita flat, dan kita tegakkan badan kita macam ni. Jangan macam ni, jangan macam ni. Ini namanya yoga. Macam ni. Right? Boleh nampak Dan masa kita buat macam tu, cuba bayangkan sini saya nak cerita sikit daripada depan. Okay? Boleh follow Perut kita, saya sebut tadi, kita buat macam kita anggap macam ada orang nak tumbuk perut kita. Okey? Boleh faham? Siapa sini faham? Kalau orang nak tumbuk perut kita, macam mana rasa dia? Macam dia macam tu kan? Betul? So, yang seterusnya, yang kedua ni, teknik yang kedua ni, bila kita buat, dia akan menguatkan juga bahagian badan yang lain. Siapa nak tahu cara yang kedua? Bila kita dalam posisi tadi. Okey, keras. Betul kata Puan Zah kata keras. Yang kedua, masa kita buat macam plank tadi tu, satu lagi kita kena buat. Yang ni kita kena take note sikit. Siapa dah ready nak tahu? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Nak tahu? Okey, Puan Rona Japa faham. Okey, alhamdulillah. Puan Lina Ramli kata nak tahu. Cara dia lah, kita punya punggung, kita macam squeeze dia. Kita squeeze punggung kita, kita keraskan bahagian perut kita, insya-Allah dia akan menguatkan macam bahagian sini ke bahagian sini. Bila kita kuatkan bahagian sini ke bahagian sini, insya-Allah kita punya stability untuk kontrol bahagian atas dan bawah badan akan jadi lebih baik. Dan bila kita buat push up, dia akan attack dekat bahagian perut juga dan akan menyebabkan perut kita tak buncit. Siapa sini faham? Kita core, kita buatkan nama dia, kita engage muscle dekat perut, muscle core. Kemudian kita squeeze glutes kita, bak kata orang putih, squeeze glutes. Ataupun kita macam kepit, macam kemut punggung kita. Saya cakap pun segan, tapi itulah point dia. Right? Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan please share Facebook Live ni. Saya akan tunjuk sekarang senaman tadi tu, kita just buat push up macam biasa. Dan kita punya perut kita keraskan, punggung kita squeezekan. Kemudian tangan kita jangan macam ni, macam ni, dalam 45 degree macam tu. Okay? Boleh faham? So kita akan buat sekarang, kita akan buat sebanyak mungkin. Okay? Cuba try dulu dalam setakat mana boleh mampu. Kemudian next saya nak minta you all simpan nombor tu. Katakan kita hanya boleh buat 5 kali. Pastikan next kita boleh buat 6 kali. Next kita boleh buat 7 kali. Itu kita punya mentality. So mentality kita kena jaga, form kita kena jaga. Macam mana kita buat muscle to mind connection masa kita buat push up ni, insya-Allah perut kita akan kempis. Alright, kita akan buat pertama. Okay. Squeeze punggung, muscle perut kita keraskan. Okay, bernafas. Tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Kalau boleh buat 11, okey. Yang paling penting sekali bukan berapa kali kita dapat buat, tetapi berapa banyak kali kita dapat beat angka tu pada kita punya percubaan seterusnya. So faham? So that's why bila kita buat macam ni, yang paling penting sekali kita kena faham pemilihan makan yang betul pula. So that's why kita create meal plan. Tak boleh naik. Tak boleh naik tak apa. Kalau tak boleh naik, cara dia macam ni. Okay? Kalau katakan bila kita buat macam tu, tak boleh naik, mungkin disebabkan kita letakkan beban peha kita juga. So cara dia, kalau kata tak boleh naik, kita gunakan lutut kita sebagai anchor. So tekan lutut. So macam tu. Right? Cuba try buat. Kita yang kita anchorkan kat situ. Tak kisah sama ada kaki kita nak rest lutut dengan kaki kita sama ke,
ataupun kita just nak angkat kaki kita, just anchor kat lutut je, terpulang. Boleh tak? Cuba try buat. Cuba try buat, saya tak boleh tengok juga, tapi cuba try buat. Kan? So benda tu, bila kita buat macam tu, perut kita, sebabkan yang pertama, kita engage core kita. Sebab yang kedua, kita squeeze glute kita. Benda tu, gabungan dua tu akan menyebabkan kita punya bahagian sini, apa nama? V-shape ni kan. Apa nama muscle kat sini, saya lupa. Dia akan lebih ketat, lebih kuat. Dan kita bahagian oblique pun akan jadi makin kuat. Okay coach, boleh? Okay, Alhamdulillah. So kalau katakan boleh, try. Cuba try dapatkan berapa kali kita buat. Dengan lutut boleh ke? Boleh. Okay, cuba try buat berapa kali dapat buat. Cuba try. 5 ke, 10 ke, tak kisah. Tak dapat buat pun tak apa. Yang penting sekali kita cuba dulu. Baru kita tahu berapa banyak kita boleh buat. Try. Kan? Macam tadi saya buat 11 kan. Tapi saya tak nak buat sampai habis. Sebab saya nak make sure kita semua boleh faham. Okay, boleh. Okay, cuba try. Boleh naik. Okay, thank you. Alhamdulillah. So, masa kita buat senaman tu, sepatutnya kita akan rasa sakit dekat bahagian dada, dekat bahagian sini. Dan juga sebabkan kita squeeze punggung kita dan kita keraskan perut kita, kita pun akan rasa macam sengal sikit dekat sini. Dan juga dekat bahagian punggung kita belah sini, belah tepi atau bahagian dalam sikit. So terpulanglah macam mana kita punya anatomi. Kadang-kadang kita punya anatomi tu berbeza-beza. Walaupun kita mempunyai rangka yang sama, tapi kedudukan tulang kita pun berbeza-beza. Okay, so boleh faham? Cuba try, cuba tulis berapa banyak kita boleh buat. Boleh buat 10 kali pun Alicia Sofia. Tahniah pun Alicia Sofia boleh buat 10 kali. Okay, teruskan. Siapa boleh buat lagi? Okay, next. Katakan untuk next ni, Puan Alicia Sofia buat lagi 10 kali. Okay, buat lagi 10 kali sebanyak 2 ke 3 kali. Besok buat lagi 11 kali pula. Cuba buat 11. Okay, Puan Nis Abdullah boleh buat 5. Adik kata boleh buat 15 kali. Terbaik masa bila? Adakah sebelum tidur? Terpulang Puan Rosita boleh buat pada bila-bila masa waktu free. Okay, so macam tadi tu nombor ada kata 10, ada kata 5, ada kata 15. Okay, besok cuba push dapat buat extra 1. So dalam masa sebulan tu kita akan dapat buat lebih daripada 30 kali dah sepatutnya. Okay, boleh faham? So kita akan buat lagi sekali. Tadi tu just demo. Bukan demo lah, itulah set yang pertama. Kita akan buat lagi sekali. Tadi saya buat 11 kan. So kita boleh buat macam ni boleh. Okay, kita boleh buat macam ni boleh, bergantung. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Alright, so kita boleh buat 11, kita buat 11. Okay, 11. Kalau macam Puan Lina Ramli buat 15. Kalau kita boleh buat 5. Kalau buat 10. Alright, 12 kali. Okay, 12. Okay, besok buat 13. Faham tak? Boleh faham tak? Sebab kita buat macam tu, sebab kita nak ada satu nama dia, progressive overload nama dia. Untuk apa? Sebab bila kita buat macam tu, kita akan, mental kita akan dah ready. Aku dah target dah, kalau katakan hari ni semalam aku boleh buat 10, besok mesti aku boleh buat 11. Macam tu. Kalau boleh buat lebih lagi lebih. Tapi pastikan consistently kita dapat buat progressive. Itulah sebenarnya konsep sebenar exercise. Bukannya just sekadar exercise, sekadar macam just buat sekadar buat. Kita tak dapat nak rasa dia punya, tak dapat nak engage dengan kita punya hormon lagi. Boleh faham? Okay, terbaik masa bila? Okay, 12 kali. Sampai sini faham? Nak saya tunjukkan lagi sekali ke macam mana buat? Again, dia punya point dekat sini, masa kita buat push up, tangan kita jangan macam ni, tapi kena macam ni. Sebab kita nak gunakan muscle dekat bahagian sini. Dan juga dekat sini. Tricep kita. Kemudian kita juga akan keraskan perut kita seolah-olah macam orang nak tumbuk. Dan kemudian punggung kita, kita squeeze dia. Nama dia adalah glute. Apa tu? Kita squeeze glute kita. Untuk apa? Untuk kita punya pergerakan tu akan jadi semakin stable. Dan bila benda tu combine sekali, dia pun akan kena dekat bahagian perut kita juga. InsyaAllah kepada mereka yang ada masalah perut yang buncit, itulah solusi dia. Salah satu cara, itulah compound exercise yang pertama. Sampai sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita buat sekarang ni. Alright, so itulah yang pertama. Kita akan buat lagi set yang senaman pertama set ketiga. Alright, kita buat 11 kali juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, 11, 12. Okay, 11. Okay, 11 kali. Right, boleh faham? So, cantik. So, kalau yang faham, Alhamdulillah. So, kita cuba buat benda ni hari-hari pada waktu yang sama. Tak kisah pukul berapa. Kalau waktu tidur yang free, waktu tidurlah yang buat. Okay, buat pada waktu yang sama lebih kurang. Tengah-tengah bosan-bosan tengok TV ke, boleh buat. Okay, itulah yang pertama, senaman pertama. Okay, senaman kedua. Senaman kedua saya rasa ramai orang tahu benda ni. Okay, tapi saya tak nak buat. Nama dia adalah squat. Semua orang boleh buat squat. Semua orang dah faham macam mana konsep squat. Still lagi konsep squat bukan setakat kita nak guna kita nak kuatkan bahagian kaki sahaja, tetapi kita pun nak menguatkan bahagian perut kita juga, sebab perut pun memainkan peranan untuk menstabilkan kita punya upper body, supaya bila kita buat squat kita tak macam ke bawah ke tepi ke, sebab perut kita tengah pegang. Muscle di bahagian perut kita tengah pegang badan kita supaya kita tak tumbang. Alright? Lain kejung pula. Okey, itu adalah yang senaman yang kedua. Saya tak nak tunjuk, tapi kita boleh buat squat. Pastikan kita boleh buat benda yang sama juga. Kita keraskan bahagian perut kita, insya-Allah memang terbaik. So, siapa sini dah ready untuk mengetahui senaman yang ketiga? Senaman kedua saya tak buat sebabkan squat saya selalu buat dalam Facebook Live. Yang ketiga, siapa nak tahu? Kali ini kita akan buat satu senaman, nama dia pike push up. Pike push up. Kita akan buat push up juga, tapi kali ini kita akan muatkan bahagian shoulder kita pula. Shoulder kita, right? Shoulder kita pun sama juga. Kita tengok berapa banyak kali kita boleh buat dan kita buat secara progresifnya, tambah satu. So kalau kata kita boleh buat 10 kali, besok buat 11, lusa buat 12, tulat buat 13 dan sebagainya. Tetapi setiap senaman ni dia takkan menjadi kalau kita tak follow meal plan yang betul. So kalau katakan nak jadikan kita punya senaman tu berhasil, kena juga dapatkan meal plan. Tak nak dapatkan meal plan daripada saya tak apa. Dapatkan meal plan daripada mana-mana fitness coach. Dapatkan meal plan daripada dietitian ataupun nutritionist. InsyaAllah progress kita akan nampak lebih berhasil, progresif dia tu. Kita nak menyelesaikan masalah perut buncit kan, dan dia takkan dapat hilang secara overnight. So setiap senaman pun takkan dapat bantu kalau kata kita tak follow meal plan. So kita akan buat senaman seterusnya, nama dia push up. Push up, spike push up. Saya nak buat kat mana Saya buat kat sini lah, okay? Boleh nampak kot? Saya kat sini. Cara dia simple juga. Kita boleh letakkan lutut kita, atau tak boleh kot. Saya tinggi, saya kena buat. Saya kena letakkan saya punya kaki dekat depan. Right? Dah ready ke? Kalau dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak? Sekiranya dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love sikit? Kalau dah ready, sebab kita nak buat senaman kedua ni. Ketiga ni. Senaman kedua tadi kita buat squat, tapi saya tak tunjuk. Okay? Dah ready, Alhamdulillah, dan yang kejung. Alright, so next is buat apa? Kita akan buat nama dia spike push up. Kenapa kita buat spike? Sebab badan kita akan mencondong ke bawah sikit untuk kita attack bahagian shoulder. Alright. Boleh nampak? Okay. So, kita akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Kita boleh right. Kita boleh buat apa? Masa kita buat push up tadi tu. Nampak? Dengar tak? Nampak tak suara saya? Okay. Saya tak nampak macam komen dah sekarang ni. Pahala ni kan. So, siapa yang nampak? So, itulah senaman yang kedua. Kita buat pike push up untuk kita punya shoulder kat sini. Kita buat dalam 10-11 kali. Okay, minta maaf saya tak nampak komen dah sekarang ni. Tiba-tiba dah gelap screen, tapi saya tahu dia tengah berhasil sekarang. Alright. So, seterusnya kita akan buat senaman seterusnya. Siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Senaman seterusnya ni dia boleh membuatkan kita jadi lebih kuat dekat bahagian lengan. Okay, saya akan tunjuk senaman yang keempat, sorry. Kita buat macam ni. Okay, kita buat namanya dip. Okay, kita tahan, kita naik atas. Pastikan kita dapat rasakan kita punya tricep yang betul-betul kena test. Pastikan juga perut kita pun sentiasa keras, sentiasa engage. Supaya apa? Supaya kita akan dapat gunakan bahagian perut kita juga. So, cuba try 3 ke 4 exercise tu. Pertama tadi tu kita buat push up. Saya dah tunjuk cue dia macam mana. Yang kedua kita buat squat. Semua orang tahu buat squat. Yang ketiga tadi tu kita buat spike push up. Dan yang keempat tadi tu kita buat dip. Alright? Siapa sini dapat follow, komen boleh dapat follow.
Saya minta maaf, phone saya tiba-tiba gelap sebabkan dikatain bateri dekat habis. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.